Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, hari ini kita sambung sistem limfa. Kita sambung sistem limfa yang kita berhenti minggu lepas. Jadi sebelum tu kita buat revision sikit lah. Kita buat kaji sikit sistem limfa. Jadi sistem limfa ni dia adalah satu sistem lain lain daripada sistem peredaran darah. Sebab dia ni tidak berkongsi saluran darah dengan dia tidak berkongsi saluran yang sama dengan saluran darah. Maksudnya dia ni ada sistem dia sendiri. Dia ada saluran dia sendiri. Dia ada kapilari dia sendiri. Okey. Jadi limfa ni kat mana dia duduk? Dia duduk di antara sel, dia duduk di antara ruang-ruang antara sel lah. Dan hujung dia ni adalah buntu. Hujung saluran ni adalah kosong, tumpul lah, tumpul buntu. Kemudian kandungan dia sebenarnya sama saja dengan kandungan dalam saluran darah kecuali tiga komponen yang besar tu lah, iaitu sel darah merah. Kenapa sel darah merah tak boleh jumpa dalam saluran limfa? Sebab sel dia besi. Dia tak boleh keluar pun daripada kapilari. Disebabkan dia tak boleh keluar daripada kapilari darah, jadi tak ada kemungkinan lah dia akan masuk ke dalam kapilari limfa pula. Apa yang ada di ruang, apa yang ada di dalam ruang antara sel-sel, itulah yang ada di dalam salur limfa. Okey, apa yang tak ada di antara ruang-ruang antara sel, maka itu juga tak akan dapat dalam salur limfa. Okay, salur limfa ni dia adalah satu sistem sokongan, dia adalah satu sistem tambahan yang akan mengembalikan cecair-cecair dalam kita punya badan kembali masuk ke dalam sistem saluran darah. Okey, sistem peredaran darah. Okey, kenapa? Macam mana bahan-bahan ni boleh terkeluar daripada saluran darah? Dia terkeluar kerana yang macam kita dah bincang minggu lepas lah. Kerana yang pertama adalah kerana tekanan daripada jantung yang kuat. Jantung ni bila dia keluar melalui aorta, dipam daripada vesikel kiri, dia akan dipam dengan kelajuan yang pada kelajuan tinggi dan tekanan tinggi. Jadi akan ada kemungkinan bahan-bahan dalam salur darah terkeluar. Dia akan pergi merosak lah, dia akan masuk ke dalam ruang-ruang antara sel. Okey, dan kalau keadaan ni berterusan, kalau benda-benda yang dah terkeluar daripada salur darah ni tidak dikembalikan ke dalam salur darah, jadi kita punya badan akan sentiasa berada dalam keadaan kekurangan cecair. So mesti dikembalikan. So siapa yang kembalikan balik? Sistem limfa. Okey, jadi itu adalah pengenalan ni lah. Jadi untuk hari ni diharapnya selepas habis kita punya PDPR ni awak boleh menyatakan apakah hubungan lah, boleh menceritakan sedikit secara ringkas apakah hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem limfa. Bagaimana sistem limfa ni melengkapi sistem peredaran darah. Dia adalah dua sistem yang berlainan tapi saling melengkapi. Okey. Kemudian di samping tu di akhir kelas kita ni sepatutnya awak boleh menceritakan sedikit lah tentang isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem limfa manusia. Okey, baik . Jadi kita mulakan balik lah. Okey, sistem limfa terdiri daripada organ, ada nodus limfa, ada kelenjar thymus, sumsum tulang, tonsil dan appendix. Ini kita bincang hari tu, kita ulang sikit lah. Okey, kita tengok nodus limfa. Nodus limfa ni dia macam apa? Dia macam macam ketulan-ketulan lah, macam biji-biji yang berada di sepanjang saluran di sepanjang sistem limfa ni. Okey, kemudian kita limfa ni adalah bahan yang berada dalam sistem limfa. Kita ada kelenjar thymus. Okey, sumsum tulang tahu bahagian tulang yang tengah-tengah sumsum yang selalu orang buat sup gearbox semua tu. Bahagian yang tengah-tengah tu tempat penghasilannya sel darah. Kemudian tonsil sini dan appendix.
Appendix, tahu kan? Kita biasa dengar orang kata operate appendix. Kenapa kau kena operate appendix? Oh, sebab aku suka orang kepedas. Oh, kenapa kau kena operate appendix? Oh, sebab aku suka makan biji buah jambu. Kita biasa dengar appendix. Actually appendix adalah one of organs yang ada dalam limfa system. Okay. Sistem limfa dia tak ada pump. Dia bukan macam sistem peredaran darah yang bergantung pada jantung. Dia tak ada pump lah. Maksudnya dia tak ada pump yang khusus untuk memastikan semua cecair dalam dia ni akan dibawa ke seluruh badan. Tidak. Dia tidak ada pump Okay. Walau bagaimanapun, pengaliran limfa ni dibantu oleh denyutan nadi jantung. Okay. Ingat, nadi jantung kita berdenyut dengan begitu kuat. Jadi dia boleh membantu, membantu pengaliran limfa. Pengecutan otot rangka, otot kita bila dia mengecut, dia akan memberi tekanan kepada saluran, jadi saluran akan tersepit dan apa yang ada di dalam saluran tu akan bergerak ke atas atau ke bawah, ikutlah. Peristalsis salur pencernaan ni, sepanjang salur pencernaan bermula daripada esophagus sehinggalah ke anus. Kemudian perubahan tekanan yang berlaku semasa tarikan dan hembusan nafas. Masa kita tarik, masa kita hembus, berlaku perubahan tekanan. Tekanan dalam paru-paru kita. Dan di dalam saluran limfa ada injak. Ada injak yang memastikan limfa tak boleh patah balik lah. Jadi injak sahalan ni juga memastikan limfa mengalir berterusan ke arah jantung. Maksudnya injak dalam sistem limfa membawa dua fungsi. Pertama adalah untuk menghalang limfa daripada mengalir balik ke belakang. Yang kedua adalah untuk memastikan limfa mengalir berterusan ke arah jantung. Sekarang kita tengok apakah hubunganlah antara sistem peredaran dan sistem limfa. So tengok ni. Yang warna hijau ni, yang biji-biji sebenarnya ini adalah sistem limfa lah. Awak nampak sampai ke kepala pun masih ada unjuran-unjuran ataupun hujung-hujung kapilari limfa yang tumpul. Banyak banyak. Sampailah ke kaki. Sampailah ke kaki. Maksudnya badan kita ni, di mana ada sistem peredaran darah, di situ juga akan ada sistem limfa. Cuma ni dia tidak bersambung lah, dia bukanlah connected. Dia bukanlah satu sistem yang bersambung antara satu sama lain. Tidak, dia adalah dua sistem yang berlainan tapi dia melengkapi. Semua salur limfa, semua akhirnya akan bercantum dengan salah satu daripada dua salur limfa utama, iaitu ductus thorax dan ductus limfa kanan. Kita ada dua ductus yang besar lah. Kita ada dua ductus limfa yang besar. Pertama ductus thorax, yang kedua adalah ductus limfa kanan. Ductus limfa kanan ni, nampak ni, dia berada di atas daripada paru, atas di bahagian dada lah, atas bahu. Ductus limfa kanan ni, dia punya fungsi menerima limfa daripada bahagian tangan kanan, bahagian dada dan bahagian kanan kepala dan leher. Dia terima limfa daripada dia guna limfa dia menerima limfa daripada bahagian kanan. Sebab tu nama dia ductus limfa kanan. So bahagian mana yang terima? Daripada bahagian tangan, dada dan kepala dan leher. Dia terima daripada belah kanan. So dia duduk di sini lah. Ductus thorax pula. Ductus thorax berada di bahagian bahu sebelah kiri. Dia menerima limfa daripada bahagian kiri kepala, leher dan dada serta semua bahagian badan di bawah tulang rusuk. Bermula tulang rusuk bahagian bawah, abdomen ke bawah, semua salur limfa akhirnya akan bercantum, akan pergi ke ductus thorax. Daripada bahagian tulang rusuk, daripada bahagian start pada pinggang macam tu lah, ke bawah, semuanya akan pergi ke bahagian ductus thorax. Kalau yang selainnya akan pergi ke ductus limfa kanan. Ke atas. Boleh. Ke atas ke betul. Pergi lah. Kamu buat kelas.
Selainnya ada limfa. Tadi cikgu kata apa tadi? Oh, okey. Limfa adalah organ. Limfa adalah cecair yang ada dalam salur limfa. Tak salah istilah. Okey, ni thymus. Salur limfa ada. Okay, tonsil kat bahagian bawah rahang ni lah. Dan appendix. Okey. Okay, kita tengok nodus limfa yang belum bentuk bulat macam kacang-kacang ya. Okay, dalam nodus limfa ni ada limfosit. Saudara putih. Okay. Kita tengok ni dia dah lukis. Ni injak. Okay, nampak dia berada di antara sel-sel. Dia menyelitlah di antara sel-sel tu lah. Okay, dia menerima apa sahaja bendala tisu lah, sama je bahagian. Apa yang ada dalam bendala tisu, itulah yang ada di dalam salur limfa. Okay. Okay, ini adalah hubungan lah antara sistem limfa dan sistem peredaran darah yang digambarkan pula dari segi rajah. Okay. Peredaran sistemik iaitu peredaran yang melibatkan sel badan. Okay, peredaran pulmonari adalah peredaran yang melibatkan paru-paru dan paru-paru lah. Okay, nama pun pulmonari. Pulmonari ni bahagian paru-paru lah. Okay. Ductus thorax, dia akan mengalirkan kandungannya ke dalam vena subclavicle kiri dan ductus limfa kanan akan mengalirkan limfa ke dalam vena subclavicle kanan. Okey, tadi kan ada dua ductus yang besar iaitu ductus limfa kanan yang terima cecair limfa daripada bahagian belah kanan. Okey, dan kita ada ductus thorax. Ductus thorax yang terima limfa daripada bahagian kiri dan bahagian-bahagian bawah badan yang lain. Okey. Selepas kedua-dua ductus yang besar ni terima, apa yang berlaku adalah diorang ni pula kena hantar, kena alihkan kandungan yang diorang terima ni pergi ke bahagian masing-masing. Jadi ductus thorax yang terima daripada bahagian kiri tadi dan bahagian bawah badan, dia akan hantar kandungan yang ada pada dia tu kepada vena subclavicle kiri. Okey, dan ductus limfa kanan yang belah kanan tadi tu pula dia akan mengalirkan limfa ke bahagian vena subclavicle kanan. So senanglah nak ingat, ductus thorax ke kiri, ductus limfa kanan ke kanan. Jadi limfa yang terkumpul di vena subclavicle kiri dan vena subclavicle kanan ni, dia akan mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. Okey, dia akan masuk balik ke dalam sistem peredaran darah. Okey, nampak ni vena subclavicle kanan. Mana vena subclavicle kiri? Okey, ductus limfa kanan dia akan hantar ke vena subclavicle kanan dan ductus thorax akan hantar ke subclavicle kiri. Kita tak boleh kat sini. Mana? Kita tak tulis tu. Okay, vena ni nama salur darah Nama salur darah vena lah. Vena iaitu salur darah yang membawa darah kurang oksigen. Okey. Tapi dia akan masuk balik ke dalam jantung. Dan bila masuk balik ke dalam jantung, dia akan ulang baliklah proses, dia akan dikonsum balik ke dalam badan. Sebab itulah sistem limfa ni adalah satu sistem yang melengkapi sistem peredaran darah. Okey, diorang ni memang bekerja sama-sama lah untuk memastikan kandungan cecair, kandungan intrasel, kandungan cecair dalam badan kita berada pada tahap yang maksimum yang dia boleh pergi. Kalau katakanlah apa yang dah terkeluar daripada sistem peredaran darah ni, dia akan pergi ke sel. Sebab yelah kapilari darah kan setebal satu sel saja. Jadi dia senang meresap keluar. Tambah pula kalau dia terima tekanan yang tinggi daripada jantung. Kalau semua bahan-bahan ni tersesat duduk di ruang antara sel dan tidak dikembalikan ke dalam sistem peredaran darah, rasa macam mana? Tak boleh lah. Macam mana kita nak kekalkan kita punya tekanan, kita punya posisi
cecair dalam tubuh badan. Jadi kita perlukan sistem limfa. So sistem limfa ni adalah satu sistem yang melengkapi. Sistem limfa ni macam backup system tu. Dia adalah sistem yang standby yang sentiasa menerima cecair-cecair yang terkeluar ni untuk kembalikan balik ke dalam sistem peredaran darah. Okay. Jadi kenapa sistem limfa ni diperlukan? Adalah diringkaskan dalam 3 fungsi ni lah. Okay. Pertama kerana dia ni melengkapi peredaran darah. Okay, dia ni mengembalikan benda tisu berlebihan yang berada di ruang antara sel ke dalam aliran darah balik. Jadi komposisi tekanan dan isi padu darah akan dikekalkan pada julat yang normal. Okay. Kemudian sebagai pertahanan badan. Okay, kenapa limfa ni kita katakan sebagai pertahanan badan? Sebab dia ada limfosit. Nodul limfa ni yang tadi bulat-bulat macam kacang tu, dia boleh hasilkan limfosit. Jadi limfosit ni ada keluarga sel putih lah, dia terlibat dalam konsep antibody. Okay, dan last sekali pengangkutan bahan larut lemak. Okay, kalau masih ingat dalam bab pencernaan, bab 9 itu, semua makanan glukosa, asid amino, asid lemak dan gliserol semua akan diserap masuk ke dalam badan kita semasa berada di usus kecil, semasa di vilus. Jadi di vilus apa yang berlaku adalah asid amino dengan glukosa diserap masuk ke dalam vilus melalui kapilari darah. Ingat tak satu lagi bahagian struktur yang dinamakan lektial? Lektial ni dia menerima asid lemak dan gliserol. Jadi lektial ni siapa? Lektial ni sebenarnya adalah kapilari limfa. Dia adalah kapilari limfa. Jadi lemak dan bahan larut lemak, terutamanya vitamin A, D, E dan K akan masuk ke dalam lektial dalam vilus usus kecil. Okay. Dan lektial ni sebenarnya adalah kapilari limfa lah. Dan kesudahannya adalah titisan-titisan lemak dan bahan larut lemak yang masuk ke dalam lektial ni nanti akan diangkut ke dalam ductus thorax. Okay, sebab dia berada di bahagian bawah dan seterusnya akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Okay, dengan cara apa? Melalui vena subclavicle kiri. Okay, dari usus, dari vilus, lemak dan bahan larut lemak ni akan masuk, akan kumpul di ductus thorax. Ductus thorax akan hantar ke vena subclavicle kiri dan daripada vena subclavicle kiri dia akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Maksudnya daripada vena subclavicle kiri dia akan masuk ke dalam jantung dan akhirnya dia akan pump semula ke seluruh badan. Jadi itulah tiga fungsi utamalah sistem limfa. Okey, yang utama 3 ni lah. Okey, sebagai pertahanan, sebagai pengangkutan dan sebagai pelengkap pada sistem peredaran darah. Okey, dan ini adalah satu topik last sekali lah. Okay, bila ada sistem limfa ni maka adalah juga penyakit-penyakit yang berkaitan lah. Isu-isu kesihatan lah. Okey, jadi tengok ni mengapakah kaki kita menjadi bengkak sekiranya kita duduk terlalu lama? Kita utama ni ibu hamil. Ibu hamil kaki bengkak, muka bengkak, tangan bengkak. Bukan sebab dia gemuk bukan sebab dia gemuk, bukan sebab dia tu ada banyak lemak. Tapi kadang-kadang boleh disebabkan oleh cecair yang terlalu banyak di antara sel-sel tu. Okey. Jadi apakah yang akan terjadi? Apa yang akan berlaku sekiranya sistem limfa tidak berfungsi dengan sempurna? Maksudnya sistem limfa ni tak boleh kembalikan cecair bendala tisu badan ni, tak boleh kembalikan ke dalam sistem peredaran darah. Rasa-rasa apa akan jadi? Kemudian bendala tisu tak dikembalikan semula. Okey. Sebenarnya bendala tisu yang dah terkeluar tadi tu jika dia tidak dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah, dia akan terkumpul di antara ruang antara sel lah. Sel bendala luar banyak. Tak masuk ke dalam sistem limfa, tak dikembalikan ke dalam sistem darah. Dia stay je, dia duduk di antara ruang tengah-tengah antara sel-sel tu. Jadi apa yang akan berlaku? Tisu badan akan menjadi bengkak. Okey, keadaan ini kita panggil sebagai edema. Ada gambar 10.7 muka surat 193. Tapi edema ni
mungkin disebabkan oleh beberapa faktor lah. Edema. Ini adalah edema, kaki bengkak. Ni edema, ini kaki yang normal. Sekejap. Okey. Jadi punca-punca edema. Pertama pertama adalah kehamilan. Okey, bila kita hamil, bila perempuan hamil, wanita hamil, ibu hamil, isteri hamil, dia akan menghasil lebih banyak benda dalam badan lah untuk memenuhi keperluan fetus lah. Betul lah. Dia nak air ketuban, fetus tu sendiri untuk tunggu salah timur. Okey, jadi akan ada banyak cecair di antara sel-sel. Kemudian kekurangan protein plasma, kekurangan albumin dalam darah. Okay. Darah dia kurang protein plasma. Okay. Kemudian jangkitan parasit. Okay. Ada satu, tengok ni dulu. Pesakit terlantar untuk dia paling lama. Contoh adalah pesakit lumpuh atau pesakit stroke. Pesakit lumpuh atau pesakit stroke dia kan baring je. Okay. Dia betul-betul harapkan jantung dia je untuk bagi tekanan. Untuk kembalikan balik masuk cecair benda dari tisu ni masuk balik ke dalam sistem limfa. Dia tak bergerak. Jadi pengecutan otak dia tidak berlaku. Tidak membantulah maksudnya. Dia tak berlaku, tak membantu. Kemudian dia cara makan. Mungkin juga pesakit stroke dan pesakit lumpuh ni kadang-kadang dia tak boleh makan, tak boleh kunyah. Rahang dia tak boleh ni. So dia kena makan makanan yang lembut. Bila makanan yang lembut ataupun bentuk susu, tindakan esophagus, tindakan peristalsis di sepanjang saluran pencernaan tu mungkin kurang berlaku. Jadi menyebabkan cecair benda dalam tisu ni kekal di tepi-tepi sel. Dia tak masuk ke dalam sistem limfa untuk dikembalikan ke dalam sistem peredaran darah. Okey, dan last sekali adalah jangkitan parasit. Okey, ada satu cacing parasit nama dia Brugia. Brugia spesies ni dia boleh menjangkiti salur limfa. Dan akhirnya dia akan menyekat aliran benda limfa dan bahagian yang dijangkiti contohnya kaki dia akan membuka. Okey, pesakit menghidapi filariasis limfatik. Limfatik maksudnya datang dari limfa lah. Okey, filariasis lah. Dan cacing ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang tukang pindahkan penyakit ataupun cacing parasit ni. Okey, ini adalah 4 punca-punca edema lah. Okey. Okey, kita habis bab 10. Okey, kita habis bab 10. Okey, jadi dia adalah rumusannya. Okey, daripada sistem peredaran dan sistem limfa. Okey, kita belajar dua sistem peredaran dan sistem limfa. Sistem peredaran khusus pada darah lah. Okey, sistem limfa adalah komponen limfa sendiri. Dia melengkapi sistem peredaran. Okey, kemudian ada sistem peredaran terbuka, sistem peredaran tertutup. Okey, apakah ciri-ciri yang membezakan? Apakah ciri-ciri yang membezakan sistem satu sistem tu adalah terbuka atau tertutup? Okey, tengok semula. Kemudian sistem limfa. Kemudian mekanisme jantung, peredaran darah. Mekanisme pembukaan darah. Risiko kesihatan, peredaran darah. Okey, tak ada apalah. Jadi cikgu start recording dulu sebelum cikgu buka untuk perbincangan.